Kena buat juga Tan Juling. Nanti lepas ni kita bincang yang tu kita bincang yang objektif minggu lepas. Okey, kita mulalah sistem dan aplikasi bahasa. Okey. Okey, dah tulis semua. Tajuk kita hari ni lah kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. Apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal? Okey, ataupun makna dia. Okey, perkataan yang tidak menerima yang tidak menerima sebarang bentuk imbuhan. Okey, sebarang bentuk imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan. Okey, penggandaan, tahu kan penggandaan macam mana? Okey, dan perangkaian. Okey, itu yang dikatakan dengan kata tunggal. Okey, yang dikatakan dengan kata tunggal. Okey, dapat? Okey. Kita tengok lagi. Okey, jenis-jenis dia jenis-jenis dia. Okey, satu suku kata. Okey, kata tunggal satu suku kata. Okey, ada dua suku kata, tiga suku kata dan empat suku kata ataupun lebih. Okey, ataupun lebih. Okey, kita boleh tengok. Okey, saya buat contoh dia. Contoh untuk satu suku kata. Iaitu ya cat. Maksudnya awak sebut sekali je ya. Okey, cat. Store. Sekali je. Okey, contoh. Okey, yang kedua contohnya. Okey, yang kedua contohnya ubi. Okey, u satu suku kata, b satu suku kata. So ada dua suku kata. Okey, ulat. Ulat. Umpan. Okey, sini ada dua suku kata. Okey, dia ada jarak kat sini. Umpan. Okey, ni satu contoh contoh. Ini saya warnakan dengan warna oranye. Okey, umpan. Pan ni satu lagi suku kata. Okey, saya warnakan dengan warna merah. Okey, tu maksudnya contoh dua suku kata. Okey, dua suku kata. Okay, ni awak nampak kan? Okey. Kalau yang satu suku kata tadi kita sebut sekali sahaja. Okey, terus cat. Okey, terus. Okey, sekejap saya ambil kawan awak. Okey, lepas tu tiga suku kata. Okey, tiga suku kata contohnya Tan Juling tengok cu. Okey, kita sebut cu. Satu suku kata a. Okey, a. Kita tengok a. Kita pakai warna apa nampak? Hijau. A satu suku kata ca. Ca satu suku kata. Okey, ada tiga suku kata. Tu, a, ca. Okey. Perlu tulis. Alright. Okey, lepas tu kita tengok contoh yang lain dia ada kaedah. Okey, kaedah. Kalau awak nak senang ingat, awak boleh buat color-color juga. Okey, color-color macam ni juga. Okey, tak apa, nanti saya send nota ni. Okey, nota ni dekat grup nanti kalau tak sempat. Awak dengar dulu, dengar dan fahamkan dulu. Okey. Okey, cuaca, kaedah. Okey, kaedah. Okey, maksudnya ada tiga suku kata. Okey, kalau empat, kita tengok kalau empat suku kata.
So kita sebut dia dalam 4 kali dia punya bunyi dia ada 4. Okey, contoh ke, lu. Lu bukan kau Okey, lu, ar. Okey, ar. Okey, kita ambil warna apa? Warna lain supaya awak nampak. Ga. Okey, ga. Okey, keluarga. Okey, nampak ada 4 suku kata. Begitu juga dengan sa, yem, ba, ra. Okey, sa, em, ba, ra. Okey, ada 4 suku kata di sini. Okay, itu ayat tunggal ini dikira ayat tunggal. Dia tak ada menerima sebarang imbuhan. Okey, dia tak ada menerima sebarang sisipan. Okey, ataupun imbuhan. Okey, dia berdiri dengan sendiri, dia ada makna dia sendiri. Alright. Okey, kita tengok Irfan, baru masuk ya Irfan. Okey, sekarang kita belajar tentang apa Irfan? Kata tunggal dan kata majmuk ya yang baru masuk ni. Okey, saya dah terang tadi tentang kata tunggal. Tidak menerima sebarang bentuk imbuhan dan tidak mengalami proses penggandaan atau perangkaian. Okey, saya dah bagi contoh tadi. Siapa yang baru masuk? Okey, next kita tengok akronim. Okey, akronim. Apa itu akronim? Okey, bila digabungkan perkataan tu dia menjadi satu bunyi satu bunyi. Okey, tapi dia membawa maksud yang lain. Okey, maksudnya dia ada maksud dia sendiri daripada setiap gabungan perkataan tersebut. A ada maksud dia, B ada maksudnya, I ada maksudnya, B M ada maksudnya. So bila ada bunyi abim, adun, upsi. Okey, tapi diambil dari perkataan awal ataupun tengah daripada setiap perkataan tersebut. Okey, nanti saya ada bagi kuis kuis untuk awak main-main. Okey, siapa yang dah tengok dalam Google Classroom ada 4 orang yang dah jawab, saya ada masukkan kuis. Tolong hantar dia punya lampiran markah awak dekat situ. Okey, nanti saya akan bagi 2 lagi kuis. Okey, 2 lagi kuis awak buat. Senang aja kuis tu berkaitan dengan akronim dan antonim. Okey. Okay, kita tengok gabungan suku kata dengan huruf awal. Okey, gabungan beberapa huruf dari rangkai kata. Okey, ini akronim dari rangkai kata. Okey, ni akronim datangnya daripada suku kata dengan huruf awal. Okey, huruf awal contohnya marah. Okey, marah. Dia ada bunyi. Okey, marah. Okey, tapi dia ambil daripada perkataan awal. Okey, perkataan awal. Okey, kita tengok. Okey, dia ambil M-A-R-A. Jadi marah. Marah adalah Majlis Amanah Rakyat. Begitu juga dengan huruf rangkai kata tadi. UPSI. Contohnya Universiti Perguruan Sultan Idris. Dia ada bunyi tapi perkataan yang lain. Okey, rangkai kata yang lain. Okey, gabungan suku kata awal perkataan. Okey, ni pun sama juga gabungan suku kata awal perkataan. Tadi huruf, okey ni suku kata pula kita tengok per. Okey, contoh per. K. K untuk keselamatan. So untuk sosial. Okey, sosial. Okey, jadi Persatuan Keselamatan Sosial. Kalau awak nak sebut panjang kan? So jadi dia pendekkan, dia ada bunyi per keso.
Begitu juga ni awak tak tahu kan, ramai pelajar yang tak tahu kugiran. Okey, kugiran tu adalah akronim daripada perkataan kumpulan gitar rancak. Okey, gitar rancak. Dia jadi kugiran. Awak selalu sebut, oh dekat sekolah kita ada buat kugiran. Okey, ada buat pertandingan kugiran. Kugiran tu apa? Okey, kumpulan gitar rancak. Okey, begitu juga dengan bernama. Awak selalu baca paper ataupun akhbar, dalam akhbar tu dekat sudut ruangan dia punya pelapor dia kata berita ini datangnya dari bernama. Okey, bernama tu maksudnya Berita Nasional Malaysia. Okey, Berita Nasional Malaysia. Kok dia ambil daripada nama yang awal. Okey, perkataan yang awal. Okey, gabungan suku kata awal pertama dan bukan suku kata awal yang lain. Okey, suku kata yang pertama. Okey, contohnya jentolak. Okey, jentolak kat sini dia ambil dua perkataan kan. Okey, ada bawa maksud lain kat sini jentolak. Okey. Aduh, tak masuk. Okey, jentolak dia ambil jen. Okey, jen yang depan, lepas tu dia terus ambil perkataan yang belakang, satu terus perkataan. Jentolak. Okey, tera tu dia tak ambil. Okey. Yang ni contoh yang kedua adalah asbut. Okey, pernah dengar? Asbut. Okey, asbut adalah asap kabut. Asbut. Okey. Purata. Purata. Awak selalu belajar matematik. Purata. Purata murid yang hadir dalam Google Meet untuk PKP 3.0 ini adalah sangat membimbangkan. Okey, apa maksud purata? Iaitu pukul rata. Okey, pukul rata. Okey, pukul rata. Okey, kalau pukul rata, kita tengok perkataan pukul rata. Okey, dia ambil pu. Okey, pu. Okey, pu, terus dia ambil perkataan, satu perkataan yang belakang dia masukkan terus. Okey, pukul rata. Pukul rata. Contoh kan saya dah kata tadi. Contohnya pelajar yang masuk dalam, pelajar yang hadir dalam Google Meet pada PKP 3.0 ini adalah sangat membimbangkan. Untuk kelas awak ni sepatutnya ada 72 orang tapi 41 orang sahaja. Mana yang lain, Mira? Yang lain pergi mana, Mira? Tanjuling? Tak tahu, Ibu. Kita orang masuk. Tak tahu. Okey. Cikgu, saya ada soalan. Teruskan. Ya, baik. Yang jentera tolak tu, kita boleh guna jentera dalam karangan kan? Kena guna jentera tolak atau jentolak? Ke dua-dua boleh guna? Dua-dua boleh guna. Kalau awak guna jentera, jentera je lah. Okey, kalau awak nak guna jentolak, kalau awak nak guna jentera tolak, okey, jentera tolak ni awak kena guna jentolak. Okey, ni dia gabungan. Okey, jentera tu lain tau. Jentera tu dia punya maksud lain. Kalau nak guna jentolak, awak terus guna jentera tolak ataupun jentolak. Tapi kalau jentera lain. Maksud jentera lain. Bila tak ada tolak tu. Mira? Boleh? Boleh, Ibu. Terima kasih. Alright. Okay, next kita tengok kata majmuk. Okay, kata majmuk. Kita tengok kata majmuk adalah
kata majmuk yang dihasilkan melalui proses yang merangkai. Okay, hari tu kita dah belajar kan kata majmuk. Okey, tapi saya tak ajar awak lagi kata apa ni? Kata tunggal. Okey, saya asing-asingkan dia. So hari ni kita belajar, kita gabungkan supaya awak nampak. Okey, supaya awak nampak apa perbezaan dia. Okey, apa perbezaan dia. Okey, Tanjuling, cuba baca Tanjuling. Mana Tanjuling? Okey, Tanjuling, apa maksud kata majmuk Tanjuling? Ada tak Tanjuling? Tadi ada Tanjuling. Hai, Divesh Kumar? sini. Okey, Divesh Kumar ada? Cepat Juling kata. Alright. Kata majmuk dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Okey, Tanjuling faham tak apa maksud tu? Okey, maksudnya satu kata dasar, dia ada kata dasar dia ada makna dia sendiri. Okey, kalau dia guna satu kata dasar tu. Okey, tapi bila digabungkan dengan kata dasar yang lain, dia jadi makna yang lain. Dia tak jadi makna yang pertama tadi, dia jadi satu makna yang lain. Okey, bila perkataan tu digabungkan. Okey, faham? Pejun faham? Divesh Kumar faham tak? Okey, Evergreen baru masuk. Sekejap. Okey, kita tengok kata majmuk. Okey, ini dia punya pengkelasan dia, Okey, terima kasih Pejun. Okey, siapa nak baca bentuk pengecualian? Maksudnya kata majmuk yang ini memang tiada gabungan, memang dia berdiri dengan sendirinya, dia tak digabungkan dengan yang lain. Okey, dia bawa maksud yang sendiri. Okey, dia terkecuali, sebab tu dia kata pengecualian. Okey, antarabangsa beritahu. Okey, pengecualian dia memang ada maksudnya sendiri. Okey, bumi putera. Okey, jawatan kuasa. Ini pun selalu kan kadang-kadang salah tulis. So dia tulis jawatan, dia jarak kuasa. Okey, ini memang satu perkataan yang satu kata dasar. Okey, lepas tu kerjasama. Okey, kerjasama pun sama juga. Okey, seterusnya begitu juga dengan yang lain-lain. Okey, istilah khusus. Okey, istilah khusus. Okey, pita suara. Okey, kemas kini. Okey, dia ada dua kata dasar. Betul tak? Dua kata dasar iaitu pita dengan suara. Okey, jadi bila dia gabungkan, dia menjadi satu maksud yang berbeza. Kalau tadi kita tahu pita tu awak tahu kan, pita rakaman semua tu kan. Okay, awak tengok video ke apa. Okey, tapi kalau suara, suara lah kan macam suara saya ni, jerit-jerit kat awak ni kan. Okey, tapi bila dia gabungkan jadi pita suara. Pita suara tu apa Mira? Pita suara tu macam apa Mira? Pita suara. Apa maksud pita suara? Peti suara ke pita suara? Kan? Okey. Mana Mira tadi? Okey, maksud kiasan. Bagus. Alat rakaman suara. Baru masuk pun dah tahu kan? Okey. Maksud kiasan daripada kata majmuk. Okey, contohnya buah. Kalau buah tu awak tahu lah kan, buah apple ke, buah manggis ke. Okey, hati. Hati awak tahu hati? Okey. So bila dia jadi ayat majmuk, buah hati. Apa maksud buah hati? Pejun, awak ada buah hati tak Pejun?
Pejun ada buah hati tak? Buah hati tu apa maksud? Buah hati apa maksud Pejun? Ada tak Pejun? Mana Pejun tadi? Pejun? Pejun ada buah hati tak? Tak ada? Ada. Oh, Tanjuling kata ada buah hati. Buah hati tu maksudnya apa? Girlfriend. Boyfriend. Okey, tahu? Okey, pilih kasih. Tanjuling pun ada buah hati. Siapa Juling? Kelas mana Juling? Okey, pilih kasih. Contohnya awak sayang adik awak yang seorang tu aja. Okey, yang seorang lagi tu awak tak sayang. Okey, tu nama pilih kasih. Okey, tumbuk rusuk. Apa maksud tumbuk rusuk? Ni semua ada dalam latihan peribahasa saya. Okey, on the way nanti saya akan bagi. Yang belum siap lagi. Okey. Saya ada bagi banyak latihan peribahasa. Okey, satu lagi rangkaian kata bebas. Okey, rangkaian kata bebas. Alat tulis. Okey, nasi minyak. Okey, Perdana Menteri. Perdana Menteri dia bebas, dia bebas. Okey. Okey, lepas tu kita tengok. Okey, ni dia minta awak cari. Okey, saya tak suruh awak cari masa ni sebab saya akan send ni nanti dalam grup Okey, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan dua kata tunggal. Okey, dan dua kata majmuk. Dia nak dua kata tunggal, dua kata majmuk. Okey, lepas tu awak bina satu ayat anda sendiri. Okey, nanti awak buat dalam buku tata bahasa, awak snap gambar pada saya. Okey, kalau nak suruh saya tanda cepat, awak hantar di Telegram. Okey, hantar gambar awak dalam bentuk image. Okey, image. Bukan file bukan file. Bentuk image. Awak snap terus hantar. Snap terus hantar. Okey, ini dia punya petikan. So dari petikan ini awak cari dia nak buat apa tadi? Okey, dua kata tunggal, dua kata majmuk. Okey, ada 4. Lepas tu maksudnya ada 4 ayat 4 ayat yang awak perlu buat. Okey, daripada kata tersebut. Jangan tiru ayat daripada petikan. Okey, itu kata tunggal. Okey, kata tunggal adalah, okey, kita tengok sistem dulu. Okey, cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu. Okey, contoh ayat dia, sistem pembelajaran dalam talian digunakan oleh guru. Sistem pembelajaran dalam talian digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar kepada pelajar akibat daripada kes pandemik COVID-19. So awak boleh buat ayat berdasarkan isu semasa. Okey, senang kan isu semasa. Okey, mundur. Okey, mundur tu maksudnya tak maju. Okey, tak maju. Okey, contoh. Ataupun dia ada maksud lain tau. Okey, dia ada maksud, mundur tu maksudnya macam kita tak berapa nak berjaya. Contohnya lah kan. Okey, maju mundur sesebuah negara, kebijaksanaan bergantung kepada pemimpinnya. Okey, kemajuan negara ni ataupun kejatuhan negara ni bergantung kepada para pemimpin. Okey, kalau para pemimpin pandai memimpin negara, maka negara kita maju. Okey. Ni tadi campur tangan, campur tangan, kata majmuk dia ambil tadi kan. Contoh ayat. Saya kata nanti awak kena buat macam ni lah. Okey, awak ambil satu.
Okey, lepas tu awak buat dia punya ayat. Okey, dia nak 2 kan? Okey, contoh. Janganlah ambil yang ni pula. Okey, ni contoh banyak lagi kan. Tadi dia ambil mundur, lepas tu dia ambil sistem. Awak ambil lah yang lain pula. Okey. Okey, contoh dia ambil jalan raya. Okey, dia buat ayat jalan raya. Pihak kerajaan sedang membina jalan raya di kampung Kota Belud. Ataupun pihak kerajaan apa? Membuat sekatan jalan raya di kawasan-kawasan yang dikenakan perintah apa? PKPD. Yang kaitkan dengan isu semasa. Lagi menarik ayat awak. Okey? Okey. Okey, tak apa, nanti kita saya akan sendkan awak punya slide ni nanti dekat dalam grup kita dekat dalam grup kita. So okay, kita sambung dengan latihan yang hari